Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Homeroom Cikgu Aini telah ditugaskan untuk memilih kejaya untuk dalam slot Golden Seed. Kejaya yang kami telah pilih ialah Doktor Pergigian. Mengapa kami memilih bidang Doktor Pergigian? Hal ini kerana bidang ini kurang diperdebatkan dan dibincang pada masa kini. Ia juga memerlukan pembelajaran khas yang berbeza daripada bidang kedoktoran yang lain. Seperti yang dikatakan oleh rakan saya, apa yang saya boleh berikan pengenalan sedikit sebanyak tentang doktor gigi ini ialah mereka adalah doktor yang telah dihaskan dalam bidang pergigian. Tugas dan kemahiran mereka ini ialah bukan terhad kepada aspek mencabut dan menampal gigi sahaja seperti yang kita sering dengar. Namun, mereka juga mempunyai bahagian di mana adanya sesi diagnosis menggunakan alat pergigian tertentu bagi menyelesaikan masalah pesakit yang berkaitan gigi senang. Bidang pengajian bagi seorang yang berminat dalam bidang pergigian ini bermula apabila masuk sahaja tingkatan 4. Mereka perlulah mengambil aliran sains di sekolah. Pada tahun berikutnya, seperti pelajaran lain, mereka akan menduduki peperiksaan SPM yang digelar sebagai penentu hidup. Dan dalam peperiksaan ini, mereka perlulah sekurang-kurangnya mencapai tahap minimum iaitu mendapat grade B bagi mata pelajaran biologi, fizik dan chemistry dan admat. Jadi mesti semua orang tanya kan, kenapa subjek ini penting? Subjek ini penting kerana subjek ini merupakan tunjang utama bagi pelajar untuk menjadi dan mempelajari lebih dalam lagi tentang bidang kerjaya ini. Setelah itu, para pelajar ini akan melalui kepada bidang pengajian yang lebih tinggi iaitu pada peringkat universiti, di mana mereka ini akan pergi ke pusat pengajian berdasarkan keputusan SPM mereka. Bagi pelajar yang hanya ingin meneruskan pembelajaran mereka di Malaysia, mereka boleh memilih sama ada untuk berdaftar di bawah Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA ataupun swasta IPTS. Bagi pendidikan dalam peringkat ITA ini, mereka sudah tentunya lah perlu memohon di universiti yang menawarkan Bachelor of Dental Surgery untuk menyambung ke peringkat pembelajaran yang lebih serius. Sebagai contohnya, di UKM, UiTM, USM dan banyak lagi. Namun, untuk diterima di universiti ini bukanlah mudah kerana tapisan pengambilan pelajar iaitu CGPA mereka perlulah melebihi 3.80. Bagi para pelajar yang ingin menyambung dalam bidang ini juga, mereka boleh memilih untuk berdaftar di Institut Pengajian Tinggi Swasta. Untuk pengetahuan semua, banyak uni swasta pada akhir-akhir ini mula memberikan perhatian yang lebih dengan memberikan tawaran dalam bidang pergigian ini kepada pelajar yang akhirnya meluaskan lagi bidang pengajian pergigian di tanah air kita. Contohnya di International Medical University, IMU, Segi University, AIMST University dan banyak lagi. Sama seperti bidang pekerjaan yang lain juga, bidang pergigian ini juga boleh dituntut dan disambung oleh para pelajar di luar negara sekiranya dikehendaki. Terdapat banyak agensi di negara kita yang sebenarnya berikan tawaran pengajian bidang ini ke luar negara seperti Daulah Educonsult Sedan Berhad dan Zara Zakiyah Education. Walaupun terdapat banyak uni popular yang menawarkan tawaran bidang ini, namun antara negara yang sering dituju oleh para pengaji tanah air kita adalah seperti ke University of Alexandria di Mesir, Universitas Sumatera Utara dan Airlangga di Indonesia dan akhir sekali di Bangladesh iaitu Dhaka Dental College. Sebelum kita pergi kepada peringkat yang lebih tinggi, marilah kita berbalik sedikit ke belakang untuk saya menerangkan akan minimal qualification atau pencapaian minimum yang perlu dicapai oleh para pelajar dalam proses pengajian di semua peringkat. Seperti yang telah dinyatakan oleh sebelum ini, mereka ini perlu mencapai sekurang-kurangnya grade B dalam subjek fizik, chemistry, biologi dan admat dalam sijil pengajian Malaysia SPM
Dan perkara yang sama diperlukan bagi pelajar yang menduduki sijil tinggi pelajaran Malaysia iaitu STPM. Seterusnya, pada proses pengajian di matrikulasi dan asas sains pula, mereka perlulah mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.0 turut dalam subjek yang sama iaitu biologi, fizik, chemistry dan math. Dan sudah tentunya, tidak kira pada peringkat universiti asasi maupun diploma, CGPA atas 3.5 pula yang diperlukan untuk dicapai oleh para pelajar ini. Proses pengajian bagi peringkat universiti selalunya mengambil masa 5 ke 7 tahun saja. Dan akhirnya sekiranya seorang pelajar itu berjaya, mereka akan mampu untuk digelar sebagai mahasiswa berjaya bidang pergigian. Namun, proses pengajian juga ada cabaran sukarnya. Sebagai contoh, masalah utama seorang pelajar ialah daripada aspek ekonomi, terutamanya yang keluar negara. Sebenarnya, para pelajar tidak perlu lagi risau akan masalah ini kerana terdapat tawaran beasiswa daripada MARA, JPA maupun CIMB Bank Scholarship. Selepas menjadi lepasan dalam pengajian pergigian ini, mereka boleh meneruskan pencarian pengalaman mereka dengan bekerja di mana-mana hospital, sama ada hospital kerajaan maupun swasta yang mempunyai kos pembelajaran yang mereka ambil. Selain itu, para lepasan juga boleh mencari pengalaman di bawah program pegawai pergigian baharu MDOP. Namun, ada juga para lepasan graduasi yang mencari pengalaman di luar negara. Namun, walaupun bidang pergigian ini seringkali kita dengar tentang doktor gigi sahaja, sebenarnya prospek pekerjaan dan bidang pekerjaan untuknya sebenarnya adalah lebih luas dan besar, namun jarang sekali disebut. Sebagai contoh, mereka boleh sahaja untuk bekerja di klinik swasta sebagai pembantu biasa bagi mereka yang masih segar sebagai lepasan universiti. Malahan, jika mereka mengambil keputusan untuk menjadi tenaga pengajar di mana-mana pusat pendidikan juga dalam bidang ini turut boleh. Namun, perlulah didaftarkan dahulu. Walaupun pekerjaan ini kelihatan mudah, sebenarnya ianya tidaklah seperti yang disangkakan semua, yang seterusnya menyebabkan tawaran gaji yang diberikan juga amatlah tinggi. Contohnya, walaupun bagi seorang yang baru menjadi seorang lepasan uni dan ingin mencari pengalaman, gaji mereka sudah mampu mencecah RM4,000 sebulan dan boleh melonjak ke angka yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman dan tenaga kerja yang dilaksanakan. Sebelum kita menghabiskan penjelasan berkaitan proses menjadi seorang doktor gigi ini, bidang pergigian sama seperti dalam bidang pakai doktor yang lain. Ia juga mempunyai kesukaran dan cabaran yang tersendiri. Sebagai contohnya, dalam proses pembelajaran di mana ia memerlukan pencapaian minimum yang sebenarnya agak tinggi dan akhirnya memberi tekanan kepada para pelajar. Namun, sekiranya dicuba dengan lebih, ia mampu dicapai oleh pelajar berkenaan. Dalam aspek pekerjaan pula, seperti pada tahun 2019, di mana kira-kira ribuan graduan yang mengambil masa sehinggakan berbulan-bulan untuk mendapatkan latihan pekerjaan walaupun telah berdaftar di bawah NDOP. Hal ini kerana seperti yang kita semua sedia maklum, sebenarnya bidang pergigian ini pekerjaan kedoktorannya lebih luas di bawah pembangunan swasta. Namun seperti yang telah dinyatakan dalam slide sebelum ini, kita janganlah menganggap bidang pekerjaan ini hanya di dalam hospital sahaja, kerana latihan sebagai pembantu di klinik swasta juga boleh dilaksanakan terlebih dahulu. Sebelum kita menamatkan video yang tengah ditonton ini, saya sebagai ahli homeroom telah mengadakan sesi interview bersama Encik Anawi, iaitu salah seorang tenaga pengajar di Zahra Zakiah Education Sdn Bhd. Walaupun dia bukanlah graduan doktor gigi, tetapi pengalaman sebagai seorang profesion yang membawa graduan doktor gigi adalah penting juga demi kebaikan pelajar untuk mengetahui selok-belok serta carta alih bagi menjadi seorang graduan yang akan lebih dikenali sebagai dentist.
kena ada bio, kena ada kimia, kena ada MAT. Awak tak belajar lagi benda-benda tu kan? Bulan 3, selepas bulan 3 tu baru kita nak start Selepas dapat result kan, betul tak? betul. Kau memang dah tahu dah masuk aliran sains? Aliran sains selalunya digalakkan untuk ambil aliran sains. Sebab kita ada 2 aliran je, account dengan sains. Okay. Nasihat saya, kalau nak berminat lah. Siapa berminat sini? Ada macam minat medik ke dentist ke? Ada tak? Ada tak kat sini? Ada tak? Tak ada. Kalau kata ada berminat nak sambung medik ke dentist ke kan, awak kena ambil aliran sains. Maksud saya tu kena ada fizik, bio, kimia. Itu yang penting. 3 subjek penting tau. Fizik, bio, kimia and math adalah subjek penting untuk memohon program perubatan, pergigian, farmasi di dalam negara ataupun di luar negara. Di dalam negara tu IPTA lah. Contoh UKM, contoh awak nak masuk UKM, USM, UITM, UPM dan banyak lagi yang menawarkan fakulti perubatan pergigian. Awak kena ambil aliran sains dan satu lagi awak kena skor lah. Faham tak skor? Skor tu kena dapat semua straight A. Setelah mendengar penjelasan daripada ahli hormon kami tadi, dapatlah kita memahami dan mempelajari akan bidang kedokteran gigi ini dengan lebih mendalam. Akhir kata, walau apa jua bidang yang kita pilih untuk tempuri, kita perlulah berusaha dengan sedaya upaya, terutamanya dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita selalu dengar, your effort will never betray you. Sekian daripada Hormon Cikgu ID. Terima kasih.